datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada signature partner Ibu Jana Mozahari. Terima kasih kepada barisan Platinum Partner. Terima kasih kepada rakan-rakan vendor yang sudi hadir daripada seluruh penjuru Malaysia untuk datang ke office kita di Mind International Mobile hari ini. Sebelum saya lupa, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada semua Platinum Partner yang menyumbang makanan anda dekat luar. Makanan yang anda makan itu bukan syarikat yang buat, semuanya hasil daripada Platinum Partner. Kami ini menjalankan perniagaan ini macam keluarga. So, mereka yang cadangkan kita buat majlis ini, mereka yang pandai-pandai pilih nak bawa makanan apa, mereka yang pandai-pandai bawa. Saya tukang makan sahaja. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Kalau boleh next time kita bawa lebih banyak lagi daripada tuan-tuan semua. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, dalam perniagaan, dalam kita menjalankan perniagaan ini sejak tahun 2016 sehingga sekarang, kita tidak henti-henti membangunkan sistem kita, membaik pulih, memberi lebih manfaat kepada kita punya pengguna. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya perkembangan di dalam My Prepaid ini bukan saya yang tentukan, bukan anda yang tentukan, tetapi sudah tertulis oleh Allah. Dia yang dia yang menguruskan perniagaan kita. Dia yang tentukan bila dan sepatutnya kita dapat apa. Tuan-tuan setuju atau tidak? Sebab itu dia dah tentukan tahun pertama kita dapat apa, tahun kedua kita dapat apa, tahun ketiga kita dapat apa. My Prepaid belum lagi kaya macam syarikat yang lain, tetapi alhamdulillah daripada hari pertama sampai sekarang My Prepaid belum pernah lagi tidak cukup. Kita cukup untuk bayar gaji, kita cukup untuk bayar bonus, kita cukup untuk bayar sewa, kita cukup untuk sediakan bonanza, kita cukup untuk sediakan program-program sebegini. Alhamdulillah. Alright, yang paling penting saya percaya dalam sebuah perniagaan bukan banyak tetapi berkat. Maka sebab itulah saya sangat mengambil kira soal ini dalam perniagaan ini. Walaupun saya bukanlah sereligious anda, tetapi saya cuba sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk perniagaan ini. Dan saya telah cakap daripada awal dahulu bahawa My Prepaid adalah satu perniagaan, bukan saja perniagaan biasa-biasa. My Prepaid telah menjadi satu yang fardu kifayah kepada saya. Suka tak suka, saya kena pastikan perniagaan ini tetap terus berjalan. Kerana apa? Daripada 19 yang ada di dalam pasaran, hanya kita satu-satunya yang 100% milik orang Islam. Dan saya percaya dari segi plan, dari segi produknya, kita adalah sangat-sangat mesra kepada syariat compliance. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sejak 1 bulan yang lalu, 2 bulan sebenarnya, saya tengok banyak program di selatan, khususnya di selatan. Tetapi saya tidak dapat hadir sepenuhnya. Kenapa? Saya dan tim saya sangat sibuk menaik taraf kita punya sistem. Tolong bagi tepukan kepada staf-staf saya. Mereka bekerja siang dan malam membantu saya, membantu anda, tidak kira malam ke siang ke, kena marah dan sebagainya. But they are very loyal to the business. Kenapa? Sebab dia percaya ini adalah bisnes kawan-kawan. Dia percaya ini adalah family. So mereka dah bersama dengan saya, bukan saja di Madrid, mereka dah bersama dengan saya sebelum lagi. Dah banyak kali berhenti, banyak kali masuk. Dah kena berhenti pun masuk balik. Nak masuk balik pun kena berhenti, masuk balik. Kita we are friendly dekat dalamnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya percaya produk kita yang saya hasilkan sejak daripada semalam 26 hari bulan, kita dah up kita punya sistem yang baru, betul? Sepanjang hari Khamis hari itu, satu hari tak boleh pakai, pukul 6 petang baru sistem up, sistem live balik dekat dalam pasaran, betul? Alright, dan kita pun buat upgrade. Dan saya percaya apa yang kita bagi kepada anda, market yang kita bagi, sistem yang kita bagi sangat sesuai untuk mereka yang daripada generasi X,
generasi Y dan generasi Z. Kalau sebelum generasi Y, X, baby boomer ni agak susah sikit untuk jalankan perniagaan ini. Generasi X ni tahun 60 ke atas. Kurang daripada itu agak susah. Kenapa? Dia kurang mahir dari segi IT dan sebagainya. So this is the market yang kita fokuskan. Kita menjangkakan daripada sekarang sehingga Disember, kalau Tuhan boleh bagi dengan kita mahukan 35,000 pengguna dan 1,500 vendor di seluruh negara. Ini sasaran kita. Kita minta dengan Allah tolong bantu kita. Kita minta dengan anda semua support kita. Kita perlukan 35,000 vendor di seluruh negara. Alright? Kalau tak boleh seluruh negara, separuh negara pun tak apa. Kalau tak boleh separuh, selatan pun tak apa. Ada orang selatan ke kat sini? Ada orang daripada Johor? Melaka dia Melaka? Wow, betul. Saya seorang je orang Melaka kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mencapai objektif 35,000 itu tadi, ada dua inisiatif yang telah kita buat dan akan kita buat. Yang nombor satu, kita upgrade kita punya sistem. Nombor dua, kita akan fokus kepada kita punya pemasaran. Alright, sebelum saya lupa, apa yang kita bangunkan dalam kita punya sistem sekarang ini ialah kita kawal nombor siri singkat. Maksudnya begini, hari ini, alright, setiap SIM card yang dibeli oleh setiap vendor, okey, nombor siri itu akan didaftarkan ke dalam self-care vendor berkenaan. Contoh, kalau anda beli 10 SIM card, 10 nombor siri ini akan ada dalam anda punya ID. Boleh faham? Kenapa buat macam tu? Sebab anda kena faham, hari ini salah satu objektif kita dekat SIM card kita ada tulis, betul, pendaftaran secara online, betul? Betul? Self-activation. Dia boleh buat activation dengan sendiri, betul? So sebab itu kita kena kontrol serial number tu. Sebab kita nak tahu SIM card itu upline-nya siapa. Jadi hari ini, sekiranya anda ada stok SIM card, anda kena berurusan dengan kaunter. Anda dah beli SIM card sebelum ni, sila berurusan dengan kaunter supaya kaunter boleh registerkan serial number itu dekat dalam akaun anda. Kenapa? Sebab bila anda dah ada stok SIM card ini, apabila anda nak jual kepada vendor lain sebagai stok bukan pendaftaran, sebagai stok, saya ada 100, kemudian saya jual pada Haji Robani 10 keping, saya kena transfer nombor siri 10 keping itu kepada Haji Robani. Kenapa saya kena buat macam tu? Sebab kalau saya tak transferkan nombor siri itu kepada Haji Robani, kemudian Haji Robani aktifkan 10 SIM card itu, 10 SIM card itu akan duduk sebagai saya punya downline level pertama. Boleh faham tak? Faham eh? Dia akan jadi saya punya level pertama. Sebab itu saya kena transfer ke Haji Robani. So, kenapa kita buat macam ni? Hari ini, bila kita fokus kepada SIM card user, anda akan keluar pasaran. Bila anda keluar pasaran, anda akan pergi ke koperasi, anda akan pergi ke mall, ke pasar malam, pergi ke majlis graduasi dan sebagainya. Anda buka kaunter dan sebagainya. Dekat luar pun dah ada kaunter jual, betul tak? Portable booth. So anda akan pergi kat sini. Bila anda pergi kat sini, ada ramai orang datang tempat anda. Mungkin ada 100 orang datang dan 100 orang nak beli SIM card. Jadi kalau nak tunggu anda buat pendaftaran, berapa lama, bila masa nak siapkan 100 orang ni nak daftar? Sebab itulah kami bangunkan sistem yang mana pengguna ni tadi beli saja SIM card dengan anda, bawa balik rumah, dia boleh buat pengaktifan sendiri. Bila dia buat dekat rumah, dia terus jadi downline anda. Nampak tak? Katakanlah saya ini upline, saya punya downline Haji Robani, Haji Robani punya downline Kak Min. Tadi saya ada stok 100 SIM card.
Saya jual kepada Haji Robani 10. Haji Robani tak ambil SIM card tu, dia bagi kepada Kak Min. Kak Min jual kat pasar malam, ada 10 orang beli. 10 orang itu mendaftarkan diri akan jadi bawah Kak Min, dan saya juga. Saya pun dapat dia punya leverage dia, level 1, level 2 dan level 3 seterusnya. Boleh faham? Boleh jelas? Sebab itulah kita kena kontrol nombor siri. Ada orang kata susah untuk pertama kali. Kahwin dulu pun hari pertama pun susah juga. Kan? Lepas tu ni jam okey je. Kan? Ya. Sabar, belum sampai ni baru sampai ke sini dulu. Kita ada sampai pukul 9 malam. Alright, boleh jelas? So pastikan kalau anda beli SIM card dengan upline anda, tolong suruh dia transfer serial number kepada anda. Kalau tidak, anda aktifkan SIM card tu jadi dia punya orang. Boleh jelas? Boleh faham? Boleh. Alright, yang kedua, bila kita jual kat pasar malam, orang balik, bawa balik SIM card, dia nak buat pengaktifan. Macam mana dia nak buat pengaktifan? Sangat-sangat mudah. Dekat SIM card kita ada tulis, sila pergi ke www.myprepaid.com.my. Ada betul? Pergi dekat situ, ada satu button dia tulis pengguna, aktifkan SIM card anda. www.myprepaid.com.my. Pergi aktifkan SIM card anda. Amir boleh tunjuk? Tuan-tuan pergi dekat website MyPrepaid. Dekat atas ni ada tulis aktifkan SIM card anda, betul? Okey, klik dekat sini. So bila klik kat sini, dia akan keluar ni. Klik butang di bawah. Jangan tengok bawah tu. Sini. Tak, sebab ada orang tanya saya tak nampak kat bawah. Dia tengok bawah tu. Tengok sini. Alright, tekan. So bila anda tekan tu, inilah orang dia. Username, create lah username apa-apa pun. Aku kaya, letak sini. Fadil kaya. Letak number as per IC. Naik atas. Alright. Pilihlah mana yang suka. Lepas tu Ikut. Saya tak tahu, saya tak check. Letak nombor IC. Letak nombor apa benda ni, nombor tarikh lahir, nationality dan sebagainya. Lagi naik. Ambil, naik lagi atas. Alright. Kemudian masukkan serial number. Kan kita beli SIM card belakang tu ada nombor siri, betul? Masuk benda tu. Lepas tu masukkan nombor PUK number. Sebut betul-betul PUK number, jangan salah sebut. Alright. Masukkan nombor PUK. Alright. Lepas tu ambil gambar IC anda. Pegang gambar IC, ambil gambar, kemudian upload. Kenapa perlu masukkan nombor IC, gambar IC? Sebab anda tak nak masukkan, boleh, tak apa, tak ada masalah. Sistem terima juga. Tetapi saya nak anda masukkan. Kenapa? Sebab jika berlaku satu masalah kemudian hari, MC check, ada berlaku kes kecurian dan sebagainya, nombor ni didaftarkan atas nama Ali bin Ahmad. Cik Fadil, tolong bagi Ali bin Ahmad siapa dia. Kita buka, kita boleh bantu. Ni orang dia, ni IC dia. Faham tak? Tiba-tiba dia kata IC saya tapi nama orang lain. Faham tak? So kita ada bukti, tekan ini IC saya. So boleh jelas? So jangan marah. Kena letak gambar. Tak nak letak, suka tingkau. Kau kena tangkap, besok aku tak jawab. Okay? Alright, boleh faham? Kemudian tekan submit, selesai. Bila anda tekan submit, alright, anda akan dapat nombor telefon. Boleh faham? Satu lagi, bila anda tekan submit, bukan saja dapat nombor telefon, anda akan dapat ID pengguna MyPrepaid. Dulu pengguna tak ada ID, betul? Hanya vendor saja ada ID, betul? Selepas ini bila anda update, anda akan dapat ID pengguna. Masuk balik slide saya. Alright.
Bila anda buat ni, anda akan dapat ID pengguna. Alright, dalam ini kalau anda boleh nampak lah. Tak nampak pun nampak. Alright, dia akan tulis username apa. Ini ialah kod kita. Kod untuk pengguna ialah UI. Kod untuk vendor bermula daripada MI. Kalau pengguna, UI. So, dia dah bagi UI 63489707. Password dia dah bagi dah. So, pengguna ini tadi pergi dekat www, tunjuk website kita. Pengguna ini tadi pergi dekat website. Back. Just go back. Okay. Pengguna ini tadi pergi dekat website kita, pergi dekat pergi dekat self-care. Tekan kat self-care. Login pengguna. Anda selalu login vendor, betul? Anda pergi dekat login pengguna. Login pengguna, masuk username tadi, masuk password tadi. So dia dah ada satu sistem dah. Macam vendor punya sistem. Boleh jelas? Bila dia dah ada sistem, boleh tak dia daftarkan pengguna lain? Boleh. Itu yang aku penat 2 bulan ni buat benda ni. Boleh faham? Okay. Alright. So, inilah yang kita buat sepanjang 2 bulan. Maksud Ustaz, saya boleh? Alright. Thank you, man. Ini adalah registration. Tuan-tuan akan dapat. Tolong pastikan. Kalau jangan risau, kalau anda pakai email yang betul, dia akan datang dia akan hantar kepada email. So, boleh semak dekat email. Alright. Bila pengguna itu masuk ke dalam self-care, apa yang dia boleh buat dekat dalam self-care? Alright. Sistem dia hampir sama macam pengguna vendor juga. Dia boleh kemaskan profile, dia boleh upgrade menjadi member. Dia boleh upgrade daripada pengguna, dia boleh upgrade jadi vendor. Vendor P1 atau vendor P15. Contoh, katakan hari ini Kak Min, dia pergi pasar malam, ada orang beli 2 SIM card untuk dia dan untuk adik dia. Orang tu pun aktifkan SIM card, dah jadi pengguna, betul? Adik dia tiba-tiba nak jadi vendor, upgrade jadi vendor, terus jadi Kak Min punya vendor, dan Kak Min dapat bonus sponsor, Kak Min dapat bonus Paulik, Kak Min dapat bonus parent. Boleh faham? Boleh. So maknanya daripada pengguna, pada bila-bila masa dia boleh upgrade menjadi vendor. Pengguna juga boleh semak dia punya hierarchy sponsor. Sebagai pengguna, dia boleh sponsor pengguna yang lain, tapi dia tak boleh sponsor vendor. Boleh jelas? Pengguna boleh sponsor pengguna sahaja. Vendor boleh sponsor vendor dan pengguna. Alright, so you hanya boleh sponsor pengguna sahaja. So you boleh semak you punya hierarchy. You boleh buat pembelian SIM card secara online, boleh order dengan syarikat secara online, boleh dapat serial number dan boleh pindahkan kepada pengguna yang lain. Alright, boleh tebus mata ganjaran. Mata ganjaran ini baru, dulu tak ada mata ganjaran, sekarang dah ada mata ganjaran. Alright, boleh semak bonus reload, boleh langgan pelan data, boleh semak bonus, semak mata ganjaran dan sebagainya. Hampir sama macam vendor, cuma dia tak boleh dapat apa yang vendor dapat. Boleh jelas? Boleh faham? Alright. Now, okay. Apabila anda okay, sekejap lagi. Okay, next. Persoalan dia, Cik Fadil, sebelum 27 hari bulan hari itu, sebelum hari ini, saya dah registerkan banyak pengguna. Contoh macam Tuan Syed tadi. Macam mana nak bagi ID kepada pengguna ini? Betul? Tuan-tuan kan sekarang dah aktifkan pengguna, betul? Tapi tuan-tuan tak nampak dalam struktur macam mana, betul? Alright, senang saja, company dah selesaikan masalah tuan-tuan. Dekat dalam tuan-tuan punya self-care, ada satu button dia tulis create user account. Pergi dekat SIM registration. Dalam SIM registration ada satu button dia panggil create user account. Apa yang tuan-tuan perlu buat ialah create user account. Contohlah saya dah aktifkan Ali bin Abu sebagai pengguna. Saya buat dia username dia Ali Kaya. Lepas tu saya masukkan nombor siri SIM card dia. Cik Fadil, benda ni 3 bulan dulu saya buat, mana saya ingat nombor SIM card dia? Jangan risau. Kan tuan-tuan buat SIM activation, betul? Dalam SIM activation ada report kan?
buka report tu, dia ada senarai detail nombor siri yang kita aktifkan. Ambil nombor tu, copy balik, masuk dekat sini, tekan submit. Once you submit, dia akan keluar ID untuk pengguna tadi. Once dia dah ada ID, structure dia akan nampak dalam kita punya genealogy. Dalam masa yang sama, user tadi dah boleh menaja user yang lain. Boleh jelas? Boleh faham? Canggih tau aku buat ni. Tuan-tuan tahu atau tidak, sistem yang kita ubah ini, alright, yang saya ceritakan tuan-tuan ni, it cost us 98,000. 98,000. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan, minta maaf, kalau tuan-tuan pernah buat company-company yang jenis kecil-kecil, jual ubat putih ketiak dan sebagainya, sistem yang dia beli itu untuk dia punya kira bonus tuan-tuan, right? Ni saya cakap company kecil-kecil lah, dia punya sistem 450,000 je. Ini kita buat upgrade 98,000, tahu tak? So sistem kita tuan-tuan dapatkan nanti tuan-tuan tahu lah sama ada canggih atau tak canggih. Alright? Okay? Boleh jelas? Boleh faham? Alright. Now, user kita bila dia jadi user, kemudian dia upgrade. Bila dia upgrade, dia akan jadi vendor. Betul? Okay. Apa yang berlaku ialah, katakanlah ini anda perkenalkan kepada user 1, user 2 dan user 3. Kemudian katakanlah ini anda perkenalkan kepada user 1, right? Kemudian perkenalkan kepada user 2. Kemudian user 1 ini perkenalkan kepada user A. Boleh faham? Ini kedudukan dia. Alright. Tiba-tiba dalam struktur genealogy, anda tak ada orang lagi anda sponsor, anda hanya buat user saja. Tiba-tiba UA upgrade. Okay? Okay lah, contoh satu lagi ya. Bawah ni ada 3 orang, A, B dan C. Ini semua user. Okay, boleh jelas Ini structure dia. Tiba-tiba UA upgrade. Dia upgrade jadi vendor. Apa yang berlaku ialah dalam sistem UA ini akan dipindahkan ke dalam you punya structure binary you. Dia ni akan, bila dia upgrade, dia akan tanya nak duduk kiri ke kanan. Ikut dia lah. Kalau dia kata nak duduk kiri, dia duduk kiri. Kalau dia nak duduk kanan, dia duduk kanan lah. Katakanlah budak ni dia nak duduk kanan, so UA akan jadi sini, vendor UA. Apa yang berlaku? Akaun ini akan dimatikan, alright? Dan dia punya user ni, structure ni akan berpindah ke bawah dia. Boleh faham? So bila dia upgrade, semua ni, Cik Fadil, rugilah orang ni. Memang rugi, siapa suruh dia tak upgrade? Kalau dia upgrade dulu, dia akan duduk di sini, betul? Lepas tu orang tu akan jadi bawah dia. Kalau dia lambat upgrade, yang bawah naik dulu, yang bawah akan lepas kepada dia. Boleh jelas? Boleh faham? So dalam sistem you akan nampak akaun ini akan dimatikan dan dia akan tukar kepada akaun ini. Nanti you akan nampak dalam sistem. Alright, ni tak apa jelas nak tunjukkan. Boleh faham? Boleh? Alright. Ni apa benda cerita? Okey. Semua pengguna boleh menaja pengguna yang lain. Seberapa banyak dia nak taja, tak kisah. Alright? Dan pengguna yang lain itu tadi boleh juga menaja pengguna yang lain. Sebab bila dia dah ada ID, dia akan dapat bonus reload. So bonus reload untuk pengguna adalah berapa level? 3 level. Sebagai pengguna, anda layak dapat bonus reload sebanyak 3 level. Level pertama berapa? 9%.
Level kedua berapa? 4%. Dan level ketiga 12%. Anda boleh dapat 3 level sebagai pengguna. Alright. So bonus ini akan ditunjukkan di dalam bonus statement dan dia akan keluar pada 5 hari bulan berikutnya. Saya bagi contoh kiraan. Apa ni kiraan tu dia? Okey. Alright. Cara kita nak kira macam ni sepanjang bulan Julai, daripada 1 hari bulan hingga 31 hari bulan. Sebagai pengguna, untuk layak bonus reload, ada 3 syarat. Mana-mana satu terpakai. Nombor 1, top up terkumpul pada bulan itu RM40. Boleh faham? RM5, 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 campur dalam sebulan cukup RM40. Bulan tu anda dah layak bonus reload. Boleh faham? Faham tak? Atau anda langgan Hot 38 atau anda langgan My 50. Mana-mana 3 ni anda buat dalam bulan 7, anda layak bonus reload yang berlaku dekat bulan 7. Boleh jelas? Alright, so apa yang berlaku ialah 1 hingga 31 hari bulan syarikat akan cek ada tak 3-3 yang anda buat. Jika ada, sebelum 5 hari bulan syarikat akan buat kiraan untuk bonus anda pada bulan 7. 5 hari bulan 8 kita buat pada 5 hari bulan 8. Pada sebelum 5 hari bulan syarikat akan mengesahkan kelayakan anda dan kita akan kira semua senarai top up ini. Selepas dah okey, kita akan approvekan. Maknanya anda akan nampak berapa bonus anda dapat. Dan kita akan bayar pada 27 hari bulan.